Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Pada kali ini kita akan sambung perbincangan kita berdasarkan video sebelumnya iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan untuk sains KSSM bagi tingkatan 3. Untuk standard pembelajaran, apa yang perlu pelajar capai pada akhir video ini adalah yang pertama, pelajar boleh memerihalkan sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Yang kedua, pelajar boleh membezakan ketiga-tiga jenis sinaran mengayon. Seterusnya, pelajar boleh menjelaskan dengan contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar, iaitu sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Dan akhir sekali, pelajar boleh menyelesaikan masalah berkaitan risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi. Mula-mula sekali kita tengok apakah itu sinaran tidak mengayon. Ia merupakan sinaran yang tidak menghasilkan ion positif atau ion negatif apabila melintasi udara. Contohnya, sinar tidak mengayon ni adalah radio, inframerah seperti yang kita gunakan di dalam alat pengimbas suhu, gelombang mikro ataupun orang kampung panggil microwave, dan akhir sekali adalah cahaya nampak, iaitu cahaya yang kita boleh lihat dengan menggunakan mata kasar kita. Seterusnya kita tengok apakah itu sinaran mengayon. Ini merupakan sinaran yang menghasilkan ion positif atau ion negatif apabila melintasi udara. Contohnya seperti sinar X, iaitu X-ray yang kita buat tengok tulang kita tu, sinar gamma, sinar ultra ungu iaitu sinar yang kita boleh dapat daripada cahaya matahari dan juga sinar kosmik. So, sumber kepada sinar mengayon ini terbahagi kepada dua, iaitu sumber semula jadi dan juga sumber buatan manusia. Sumber semula jadi ini contohnya adalah sinaran kosmik. Sinaran kosmik ini merupakan sinaran yang diperolehi daripada luar angkasa. Dan seterusnya sinaran latar belakang. Sinaran latar belakang ini diperolehi daripada pelbagai jenis objek yang berada di sekitar kita lah, kerana setiap benda di sekitar kita ni sebenarnya menghasilkan sinaran sendiri. Dan seterusnya adalah sumber buatan manusia. Contohnya seperti nuklear, uji nuklear, senjata nuklear dan juga perkakasan perubatan seperti sinar X-ray dan juga mesin MRI. Sinaran mengayon dan juga tidak mengayon ini boleh diukur. Kita istilahkan pengukurannya sebagai dos. So, dos dia boleh diukur menggunakan unit yang kita panggil sebagai microsievert per jam. Okay. So, kita boleh ukur sinaran ini dengan menggunakan alat yang kita panggil sebagai giga counter ataupun penghitung giga lah. Ini yang warna biru ni yang moden sikit, yang kuning ni yang jenis lama sikit, dia pakai analog. Okay, nama dia adalah giga counter. Okay, so aras normal untuk sinaran ini adalah kurang daripada 0.2 microsievert per jam. Maksudnya kalau lebih daripada itu, ia menyebabkan bahaya kepada kesihatan manusia. Terusnya kita tengok risiko pendedahan terhadap sinaran mengayon dan cara mengurangkannya. So, sinaran mengayon ni ada banyak dan pendedahan berlebihan terhadap sinar mengayon ini boleh menyebabkan masalah kesihatan, contohnya seperti kerosakan mata ataupun pendedahan kepada risiko kanser dan juga pelbagai lagi lah masalah kesihatan yang lain. So, kita boleh dapat sumber daripada pelbagai sumber lah. Yang pertama contohnya sinaran latar belakang. Sinaran latar belakang ni sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, dia memang ada di persekitaran kita kan. Jadi cara untuk kita kurangkan risiko pendedahan adalah kita gunakan alat perlindungan yang sesuai lah. Seperti kacamata dan juga payung anti ultra ungu. Terusnya adalah fotor sinar X. Selalunya kita ambil X-ray ni bila ada keperluan perubatan saja kan. Contohnya macam ada patahan tulang ataupun kita ada masalah dengan paru-paru kita. So, cara untuk kita kurangkan risiko pendedahan adalah kita buat mengikut preskripsi doktor. Sebab selalunya kalau kita nak perlukan X-ray ni, dia tidak boleh buat terlalu kerap lah. Dia maksimum sebulan boleh buat 2 kali sahaja. Terusnya adalah televisyen. Ini terpakai untuk televisyen yang jenis lama lah. Jenis baru ni LCD, jadi dia tiada sebenarnya sinaran mengayon ni. Okay, so
kita kena pastikan jarak televisyen dengan penonton sekurang-kurangnya 2 meter. Jadi janganlah kamu tengok TV dekat-dekat sangat. Seterusnya adalah makanan yang dicemari oleh bahan beradioaktif. So, kalau kita tahu sesuatu makanan itu dicemari oleh bahan radioaktif, kita jangan makanlah. Jangan makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari bahan radioaktif. Contohnya macam sebelum pada tahun 1986 ada satu tragedi yang berlaku di Chernobyl, Rusia, di mana berlakunya um, orang kata nuclear reactor meltdown, dia meletuplah senang cakap. So pada tahun tersebut di 1986 Malaysia telah mengharamkan import susu daripada negara Eropah sebab alasannya adalah negara Eropah dekat dengan Rusia. Jadi ditakuti pada waktu itu radiasi daripada Rusia tu boleh sampai dekat Eropah dan boleh menyebabkan pencemaran terhadap susu, sebab waktu tu kita memang banyak import susu daripada kawasan Eropah lah. Dan juga contohnya pada tahun 2014 berlakunya sekali lagi tragedi nuklear melibatkan reaktor nuklear tetapi berlaku di Jepun, di Fukushima pada tahun 2014. Jadi pada waktu itu import makanan laut daripada Jepun pun dihentikan sebab kita takut makanan tersebut mengandungi radiasi. Dan akhir sekali adalah sinaran kosmik. Sinaran kosmik ni datang daripada angkasa lepas. Jadi orang yang terdedah kepada sinaran kosmik ni orang yang bekerja di contohnya dalam pesawat seperti pramugari dan juga juruterbang dan juga angkasawan. Jadi orang-orang macam ni cara untuk kurangkan risikonya adalah kita perlu akan waktu bekerja mereka. Terusnya kita tengok sinar mengayon. So sinar mengayon ni ada 3 jenis. Yang pertama adalah sinar alfa, yang kedua adalah sinar beta dan ketiga adalah sinar gamma. Ketiga sinar ini mempunyai sifat semula jadi, cahazara, kuasa penembusan dan pemesongan oleh medan elektrik yang berbeza. Kita tengok dulu daripada segi sifat semula jadi. So alfa ni merupakan nukleus helium, manakala beta pula adalah elektron berhalaju tinggi dan lain sekali gamma merupakan gelombang elektromagnet. So kita pergi pula kepada cas dia. So alfa ini bercas positif, manakala beta bercas negatif dan gamma pula bercas neutral. Okay. Disebabkan mereka mempunyai cas yang berbeza, maka pemesongan oleh medan elektrik pun berbeza. Di mana cas alfa, di mana sinar alfa dia bercas positif, dia akan tertarik ke plate negatif. Sebab itu dia terpesong ke arah plate negatif. Manakala beta pula dia bercas negatif, maka dia akan terpesong ke arah plate positif. Gamma pula dia neutral, sebab itu dia tidak akan terpesong oleh medan elektrik. Lain sekali kita tengok kuasa penembusan pula. Kuasa penembusan yang paling rendah adalah alfa. So sinaran alfa boleh dihalang dengan sehelai kertas sahaja. Seterusnya kita tengok yang berkuasa penembusan sederhana adalah beta. Dia boleh menembusi kertas tetapi dia boleh dihalang daripada menembusi kepingan aluminium. Dan akhir sekali yang mempunyai kuasa penembusan tertinggi adalah gamma. Gamma boleh menembusi kepingan aluminium. Gamma hanya boleh dihalang dengan menggunakan plumbum tebal. Sebab itu bila kebanyakan reaktor nuklear dibina dikelilingi oleh dinding konkrit yang dilapisi dengan plumbum. Ini bertujuan untuk menghalang sinar gamma daripada menembusi keluar daripada reaktor nuklear dan seterusnya menjejaskan kesihatan pengendali reaktor nuklear. Sekian saja untuk video pada kali ini. Diharapkan semua pelajar mendapat manfaat daripada video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di YouTube channel Cikgu ya. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.